Not in the show. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Anda sedang bersama-sama dengan saya Hafiz Latif atau Bampis dalam Sembang Pis X My Move, sempena Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia dan juga My Book Festival. Dan untuk topik pada malam ini, kita akan membicarakan tentang gerakan baca sambil menunggu ataupun GBSM. Dan insan yang kita bawakan untuk bersiaran langsung pada malam ini bersama-sama dengan anda semua, tuan-tuan dan puan, tak lain tak bukan adalah pengasas dan juga aktivis kepada gerakan baca sambil menunggu, iaitu Puan Zatika Izzati, untuk bersama-sama dengan kita insyaAllah dalam lebih kurang 1 jam ni menelusuri pengalaman, menelusuri perjalanan, menelusuri apa sahaja aktiviti yang dilakukan oleh gerakan baca sambil menunggu. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan, anda semua yang sedang menyaksikan siaran langsung ini, jika ada sebarang soalan, jika ada sebarang pandangan ataupun mahu berkongsi pengalaman sendiri mengendalikan apa-apa sesi, aktiviti, sumbangan buku dan sebagainya, kalau anda ada pengalaman juga, boleh turut tinggalkan pengalaman anda di ruang komen, dan kita akan sama-sama kita akan sama-sama bincangkan pada malam ini. Baik, okey. Saya nak terus kepada tetamu kita pada malam ni. Saya nak raikan Puan Zatika. Assalamualaikum. Kak Z, apa khabar? Baik, Alhamdulillah, Hafiz. Lama kita tak jumpa Kak Z. Lama kita tak jumpa. Rasanya last kita jumpa waktu makan cheese naan ke apa dekat. Betul kan? RSMY. RSMY kan Kak Z kan. Allah, lama betul. Tak apa, insyaAllah kalau ada rezeki nanti, ada kesempatan, kita jumpa lagi Kak Z InsyaAllah. Baik, okey. Jadi Kak Z, terima kasih pertamanya sebab sudi bersama-sama kita pada malam ni untuk berkongsi cerita, berkongsi pengalaman tentang sedikit gerakan yang Kak Z dan juga rakan-rakan buat, iaitu gerakan baca sambil menunggu. Mungkin di peringkat awal ni Kak Z, sebagai pengenalan diri dahulu, Kak Z boleh kongsikan dengan audiens pada malam ni tentang diri Kak Z sendirilah serba-serbinya. Mungkin sebagai pembuka kita punya perbincangan pada malam ni. Silakan Kak Z. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Hafiz, terima kasih kerana menjemput saya dan menampilkan gerakan baca sambil menunggu hari ini. Nama saya Zatika Izzati Puadi, orang Muar, bekas accountant dan juga bekas pustakawan sekolah. Jadi saya cetuskan grup ini, grup Facebook, dia bukan NGO, dia cuma sebuah grup Facebook pada tahun 2010, Mac 2010. Jadi tahun ni dah masuk tahun ke-11. Wow, lama juga Kak Z. Dah 11 tahun. Jadi sejak maknanya asalnya dulu Kak Z bekas accountant, sekarang ni sepenuh masa di rumah atau? Saya freelance translator, penterjemah bebas. Baik. Wow, penterjemah bebas. Jadi saya perasan juga bila saya type nama Zatika Izzati tu dekat Google tu, nampaklah ada beberapa buku yang ditulis ataupun diterjemahkan juga oleh Kak Z sendiri kan. Jadi maknanya Kak Z juga adalah penterjemah sambilan dan penulis pun menyambil lah tu, sebab tu tak siap-siap lagi. Baik. Tapi dalam masa sama Giat aktif juga dalam gerakan baca sambil menunggu untuk menyampaikan sumbangan di pelbagai lokasi. Saya nampaklah untuk baru-baru ini sepanjang tempoh PKP misalnya, ada banyak lokasi yang Kak Z turut serta menyampaikan sumbangan. Antaranya di Allah Akbar, pusat rawatan kuarantin kalau tak salah saya. Betul PKRC. Di MAIP, PKRC di MAIP Sedang, di rumah warga emas dan sebagainya kan. Pusat aktiviti warga emas.
Baik, tapi sebelum kita nak pergi kepada lokasi-lokasi yang Kak Z dah sampaikan sumbangan ni, tadi Kak Z ada sentuh sikit, gerakan baca sambil menunggu ni sebenarnya adalah bukan NGO, dia bukan syarikat, dia bukan apa-apa, tapi dia adalah satu grup. Kalau boleh saya anggap itu sebagai satu grup komuniti Kak Z, boleh Satu grup komuniti di Facebook yang turut sama-sama menggerakkan gerakan baca sambil menunggu ni. Sebelum dia pergi kepada aktiviti-aktiviti sumbangan buku dan sebagainya, mungkin Kak Z boleh kongsikan kita dulu dalam komuniti itu sendiri dahulu, pada awalnya dulu dia punya dia punya suasana dalam grup itu sendiri sebenarnya macam mana? Adakah dia memang nak saling menggalakkan rakan-rakan dalam grup tu untuk membaca buku sebelum dia tiba-tiba ada sumbangan dan sebagainya lah. Jadi mungkin Kak Z boleh kongsi dulu sikit tentang komuniti gerakan baca sambil nunggu dulu. Okey, asalnya dulu saya start daripada masa saya mengandungkan Nabil lah. Sekitar tahun 2007. Masa tu kita tahulah kalau macam nak pergi check up di klinik, kan kita terpaksa menunggu lama walaupun kita ada appointment. Jadi kadang-kadang saya tengok macam kita kadang-kadang tak ada buku, tak ada benda buat macam saya kata menunggu sambil macam kalau ada teman berbual tu boleh lah, tapi kalau ada apa kita jadi bosan. Jadi satu hari tu saya bawa majalah dari rumah dan saya letak. Jadi macam in a way kita boleh baca dan orang lain pun boleh baca sekali lah sambil menunggu giliran untuk jumpa doktor. Itu yang asalnya lah. Lepas tu apa lagi ya? Sekejap. Masa tu juga dalam sekitar 2012 baru saya berjumpa dengan kawan-kawan dan rakan-rakan dalam industri perbukuan, Tuan Zamri, Iskandar Shah Ismail. Lepas tu dengan Islamic Relief. So macam saya tanya lah, okey tu tak kalau macam saya buat satu Facebook ni just untuk baca lah. Macam tu so dia kata just do it, buat je lah. Start daripada situ, kami memang aktivitinya adalah kumpul buku dan letakkan di tempat-tempat yang banyak orang menunggu. Supaya mereka boleh baca buku sambil menunggu lah. Itu lebih dia punya essence macam tu. Kalau ikutkan maknanya punca asalnya sebabkan Kak Z mengandungkan Nabil tengah menunggu untuk check up, and then lepas tu macam bosannya aku, and then bawa majalah sendiri, tapi Kak Z punya majalah yang Kak Z bawa tu Kak Z tinggalkan dekat klinik tersebut. Saja. Okey. Ya betul. Tapi itu sebelum zaman handphone lah, kata macam adalah terlekat dengan handphone sangat kan. Kalau dulu kalau sekarang lain sikit lah. Yalah, macam kalau ikutkan macam Kak Z cakap pun, it was back to 11 tahun lepas punya cerita juga kurang kan. Tapi itulah, dalam tempoh 11 tahun ni sebenarnya saya fikir sangat banyak pengalaman ataupun sangat banyak cerita-cerita belakang tabir yang mungkin kejap lagi kita boleh korek, kita boleh ceritakan sikit-sikit lah mungkin Kak Z sebab saya fikir gerakan yang mencapai usia sehingga dah 11 tahun itu bukan satu gerakan yang gerakan yang suka-suka je dah. Kalau mungkin dulu awal-awal lu macam buat suka-suka je kan, okey, sebulan 2 bulan mungkin kita suka-suka je, tapi lama-lama dah menjadi sehingga 11 tahun ni saya tak fikir ia adalah satu gerakan yang suka-suka lagi dah Kak Z. Dia dah jadi satu gerakan yang serius, satu gerakan yang memang betul nak menyumbang kepada masyarakat untuk gerakan membaca dan sebagainya. Dan ini sebenarnya yang saya cuba nak tengok dan saya cuba nak bawakan dalam topik kita pada hari ini juga Kak Z. Okey, baik. Tadi Kak Z kata awalnya tinggalkan majalah dan sebagainya kan. Okey. Jadi bila Kak Z dah buat grup tu kan, lepas tu mencari dengan rakan-rakan yang lain untuk sama-sama turut menyumbang. Jadi waktu awal-awal dulu lah, kalau kita tarik sikit memori Kak Z pada 10 tahun lepas, 11 tahun lepas kan, nak meminta sumbangan buku ataupun majalah daripada orang ramai pada waktu itu. Apa yang mungkin Kak Z buat waktu, bukan mungkin lah, apa yang Kak Z buat waktu itu untuk dapatkan sumbangan, sama ada dia berbentuk buku fizikal ataupun mungkin dia dalam bentuk wang, dan Kak Z pergi beli buku dan sebagainya. Apa yang Kak Z buat pada 10 tahun lepas? Okey, masa 10 tahun lepas saya masih bekerja. Jadi kadang-kadang saya hantar email pada rakan-rakan sepejabat lah. Tanya saya ada nak buat projek sudut bacaan. Contohnya salah satu yang terawal ialah di taska anak saya. Jadi saya tanya kawan-kawan, ada siapa nak berminat nak sumbangkan bahan bacaan ataupun duit lah, ataupun kalau macam sumbangan RM1 tu saya akan beli buku dan resit tu kita pulangkan balik kepada penyumbang.
sebab kan kita boleh claim rebate income tax kan. Jadi saya pula tempat macam tu lah. Jadi in a way diorang tak rugi apa-apa sebab receipt pun masih dapat lagi. Dan saya boleh gunakan duit tu untuk beli buku. Itu kalau yang buku-buku yang baru lah. Kalau yang ada tak yang menyumbang buku-buku ni lah, buku-buku lama yang mereka dah nak let go ke, ada juga? Ada banyak juga. Saya teringat satu tahun 2011 kawan saya Khairin Husin, dia nak let go koleksi majalah dia, majalah berjilid. Saya saya ingat masa tu penuh kereta saya, anak-anak tu masa duduk 2 orang dekat depan. Jadi banyak sangat ni. Betul masa tu. Khairin, thank you so much. Berkotak-kotak kat Z berkotak-kotak. Yang itu kami hantar ke penjara wanita Kajang. So Kajang. Semua yang koleksi yang Khairin tadi tu, kawan Kak Z tu, semua dihantarkan ke penjara wanita Kajang waktu itu? Tak juga, ada juga kadang-kadang ada di saya ingat di hospital pun ada juga. Yang mana yang tak berjilid tu saya hantar ke sini. Ikut kesesuaian tempat. Tadi Kak Z kata ikut kesesuaian tempat kan, tapi masa awal pastinya, even sebenarnya sampai sekarang pun Kak Z, saya rasa semua orang akan, sama ada dia bagi duit untuk Kak Z beli buku baru, jadi itu tak ada masalah sangat. Tapi kalau orang menyumbang buku dengan katalah contoh 2-3 kotak, dalam kotak-kotak tu mungkin ada buku yang kita tak tahu pun buku apa. Jadi macam mana Kak Z sendiri menyaring bahan-bahan ni untuk contohlah buku-buku ni sesuai untuk pusat rawatan COVID, buku-buku macam ni sesuai untuk penjara wanita, warga emas dan sebagainya. Jadi kerja-kerja menyusun tu, sorting kau bahasa Inggeris aku ke laut dah ni kan. So menyusun tu macam mana Kak Z? Itu saya tak tahu, memang benda tu makan masa, tenaga, sebab saya pun kadang-kadang kita dapat buku yang orang bagi kadang dah berhabuk apa semua, kita memang kena tengok satu-satu. Biasanya saya buat, kadang-kadang tak tahulah sebab tak boleh tidur ke apa kan. Saya just buka, belik satu-satu, macam sortkan. Ini saya tengok buku ni, contoh macam contoh buku Begum bagi Begum Dawati bagi. Saya macam tengok, ini sesuai kat mana? Ni kat hospital wanita ke, dekat rumah perlindungan wanita pun sesuai. Macam tu lah. Dia memang mengambil masa. Lepas tu kadang-kadang ada yang macam buku dah lama-lama, kadang majalah tahun 90-an pun ada kan. Itu pun saya ada lagi tu, saya tak tahu kalau nak letak mana lah. Itulah bukan apa sebab saya tanya soalan tu Kak Z, bukan apa sebab dulu kami pun pernah lah adalah pernah buat macam program macam tu kan. Jadi orang semua main, dia rasa dia nak let go dah buku-buku tu. Niatnya baik lah untuk let go semua buku, tapi macam kadang-kadang sampai ke buku latihan sekolah anak pun ada. Ya betul. So macam dia jadi kerja pada kita pula untuk menyusun balik yang tak perlu tu kan. Itu belum lagi cakap pasal buku yang mungkin ada rosak dan sebagainya Kak Z Jadi betul. Semua tu usaha yang Kak Z lakukan seorang ataupun ada dengan pasukan atau macam mana? Tak ada, biasanya ada pasukan lah. Kalau macam let's say buku agama contoh kan. Kalau yang kitab-kitab lama dah terlalu uzur kan, kita tak tahu nak letak mana. Sekarang saya just kumpul, kita hantar recycle lah ke masjid. Masjid ada tempat recycle Quran ke macam kitab-kitab lama. Kena bayar lah. Bayar. So itu satu kalau macam buku agama. Kalau buku yang buku umum tapi yang macam dah terlalu uzur, saya adalah kawan yang boleh hantar ke macam contoh pasar buku Bangi. So dia orang boleh jual balik ke, ikutlah. Asalkan buku tu, sebab kalau jual timbang kilo pun berapa, alah sedih kan kita. Tapi semua faham kan. Faham. Kalau tak pun sangat. Kalau tak pun kena lupus kalau lepas tu. Yes, betul. And especially kalau untuk ni lah, kalau untuk macam yang Quran dan sebagainya kan, ada tempat yang pelupusannya juga kan. Tapi yelah, sebab bila kita nak susun, cuma dalam masa sama, saya terfikir-fikir juga macam mana sebenarnya Kak Z melihat lokasi-lokasi yang Kak Z rasa sesuai untuk inilah tempat boleh letak troli membaca, ini tempat yang sesuai sini. Jadi setiap tempat tu sama ada boleh jadi dua situasi Kak Z kan. Satu, sama ada mereka yang memohon daripada gerakan baca sambil nunggu,
Ataupun yang betul. keduanya Kak Z rasa macam okay, tempat ni kita rasa nak letak, kita akan approach untuk kita letak. So Ya, apa proses yang selalunya yang Gerakan Baca Sambil Menunggu buat untuk menyampaikan sumbangan? Okey, dalam kes pertama kalau macam ada request, contohnya di pusat Rumah Perlindungan Wanita yang baru-baru ni ada request, jadi saya akan berhubung terus dengan person in charge lah, penguasa ke kat sana. Jadi kami maybe by email ke macam tu, email pula melalui WhatsApp. Confirm lah, macam cakap saya beritahu tuan berminat ke tak kalau kami nak hantar, nak sumbangkan gerak dengan bahan bacaan semua. Jadi macam kalau dia orang bagi green light, dan kita orang proceed aja lah. Satu lagi contoh di MAEPS. MAEPS ni bukan saya lah. Saya tengok ada macam video TikTok yang dia orang buat fashion show tu, saya cakap dia orang buat apa kat sini. Lepas tu saya fikir kalau bagi buku, dia orang boleh baca juga. Jadi saya approach staff dekat MAEPS sana. Telefon je lah directly. Tanya siapa in charge, dia cakap saya berikanlah hasrat tu nak sumbangkan bahan bacaan. Belum ingat nak bagi rak, tapi macam sebab tempat tu luas, jadi kami troli lah. Faham? Yelah, kalau bagi rak mungkin nanti dia akan jadi statik kat situ kan. Kalau troli mungkin juga staff-staff ni boleh ubah-ubah di lokasi-lokasi tertentu lah. Saya ingatkan saya kalau betulkan saya kalau saya salah Kak Z. Kalau tak salah saya 15 troli kalau 10 je. 10 troli yang troli 500 buku. 500 buah buku. Itu semua hasil sumbangan orang ramai lah untuk dibawakan ke orang ramai. Yes. Faham? Ada itu kalau kita cakap pasal orang ramai lah kan. Kalau Kak Z mungkin ada tak juga penerbit-penerbit ke yang approach macam penerbit-penerbit berbuku kan. Mungkin mereka juga yalah daripada buku lama yang nak dilupuskan tak tentu hala nanti tu. Mereka kata nak bagilah pada GBSM untuk menyumbang. Ada juga penerbit-penerbit yang terlibat. Ada, itu saya tanya, ada juga, tapi disebabkan kekangan PKP ni, hari tu tak boleh nak rentas daerah kan. Sekarang ni insya-Allah saya cuba follow up lah macam tu. Maknanya adalah penerbit-penerbit yang sudi juga untuk menyumbangkan buku kan. Kita kena tanyalah. Tanyalah. Kena tanya. Faham? Okey. Kak Z, kalau mungkin saya sebenarnya tertanya-tanya kan, bila kita buat banyak gerakan ataupun aktiviti menyumbangkan buku pada masyarakat dan sebagainya, pastinya ada stigma-stigma tertentu lah yang kita akan hadapi Kak Z kan. Saya harap soalan ni harapnya tak menyinggung kepada audiens ataupun tak menyinggung Kak Z sendirilah. Cuma kalau Kak Z tersinggung, Kak Z beritahu saya tau. Tak ada. InsyaAllah tak. Saya terfikir macam ni je sebab kita aktif, bukanlah kita, saya ingat Kak Z contohnya, Kak Z aktif menyampaikan sumbangan buku di sana sini dan sebagainya. Pastinya ada stigma masyarakat yang kata macam kau menyumbang buku di sana sini ni apa motif contohnya kan, ataupun kalau contoh betul memang nak sumbangkan buku ke tempat-tempat tertentu ni, tak takut ke sekarang ni tengah COVID-19 contohnya kan, duk pergi ke sana sini hantar buku lah apa semua. So that kind of things lah Kak Z kan. Saya cuma terfikir-fikir lah, ada tak pernah terima sepanjang 10 tahun ni pandangan ke kecaman ke masyarakat terhadap usaha untuk menyampaikan bahan bacaan kepada halayak? Alhamdulillah setakat ni tak ada lah, sebab COVID pun baru masuk tahun kedua ni. Tak ada lah, kita tak ada lah nak wish nak panjang lagi kan. Kalau boleh janganlah. Sebab so macam kita sesuaikan diri dengan keadaan lah, keadaan semasa. Kata norma baru macam projek pun kita buat dekat PKRC, MAEPS, maknanya dalam tu saja, tempat buku tu tak dibawa keluar. Jadi kalau macam yang baca pun orang kat dalam saja. Lepas tu saya tengok banyak sudut-sudut bacaan di tempat-tempat public pun banyak ditutup masa COVID ni. Jadi nak tak nak kita kena bawa buku sendirilah. Kalau siapa-siapa yang nak baca sambil menunggu, bawa buku sendiri, letak dalam beg. Sebab memang sekarang ni banyak masa nak menunggu lah. Kita nak pergi ke hospital kena tunggu sebab kata dia distancing.
diorang kan dah hadkan, contoh macam bank, satu masa tu let's say contohnya 10 orang je boleh masuk. Jadi orang yang kat luar panjang-panjang tu kena tengok dah lah kena pakai mask kan, lepas tu kan boring je. Tapi kata kita bawa je. Kena matahari pula lagi Kak Zek. Sedih lah. Sedih lah. So betul, okay, tapi betul lah yang Kak Zek kata tu, sebab sambil menunggu dan sebagainya, sebab tu dia namakan gerakan baca sambil menunggu juga. Tapi okay, cakap pasal bank dan sebagainya, Kak Zek ada tak macam pernah approach mana-mana bank ke untuk letakkan troli bacaan ke, sudut bacaan ke dekat sementara orang tengah tunggu kat luar tu ke, ada tak? Bank tak ada lah, sebab ke bank ada dia punya apa? Bank dia dah ada dia punya pamphlet tu kan, macam loan, apa, FD semua tu dia ada produk-produk dia, jadi kita tak naklah kacau. Dia kalau boleh tempat yang macam hospital, pra-COVID lah, masa sebelum COVID ni dulu, hospital, klinik, macam-macam tu lah. So masa okay, kalau Kak Zek boleh imbas balik lah kenangan-kenangan lama ataupun yang terbaru kalau ada kan, masa Kak Zek hantar buku semua tu, ada tak macam penerimaan diorang, penerimaan mereka tu kan, bila Kak Zek tengok macam, oi bersyukurnya aku dapat satu stok buku 500 buku untuk aku baca sepanjang aku kuarantin contohnya kan, ataupun sepanjang duduk kat hospital ke, ada tak kisah-kisah yang Kak Zek rasa macam boleh dikongsikan dengan kita pada malam ni? Mungkin adalah tiba dia datang jumpa Kak Zek, dia kata, oh terima kasih puan kerana ada hantar sumbangan buku ni supaya kita boleh baca. Ada tak kisah-kisah orang-orang yang macam ni yang Kak Zek terima? Kalau macam ada. And saya tak tahulah, ni mungkin ni cuma kata kerja Allah lah, Allah pun kerja je. Saya tengok rezeki pun alhamdulillah murah lah. Bukan nak kata apalah, banyak macam kadang-kadang selepas saya balik pick up buku daripada kawan, hari tu saya tak ingat, a few years back, tiba-tiba balik tu dapat job besar pula, macam saya rasa macam tak tahulah, memang ni kerja Allah lah, kita tak tahu. Saya kata macam cakap dengan saya directly, cakap terima kasih tu, macam saya pun tak ingat lah. Tapi satu keseronokan bila kita tengok, kita letak je buku, dia orang pun macam berkerumun tengok, apa ni, lepas tu tengok, baca. Itu kata kepuasan peribadi lah. Kotlah waktu Kak Zek dah letak, and then lepas tu ambil masa dulu sejam 2 jam ke Kak Zek duduk je kat situ kan, nak tengok ada tak orang pergi ambil buku ke? Tak ada tak ada, tak sempat. Ada tu yang memang saya tengah susun, dia dah berdiri kat belakang tunggu. Ada. Saya ingat dekat hospital Kuala Lumpur kot dulu. Sebab dulu kita orang punya modus operandi senang je, macam pergi kedah je, tanya nurse ke, tanya boleh tak kita nak letak majalah ke kat situ. Tapi sekarang ni kena go through management, buat email macam proper lah, tak macam tak adalah dah haja rumah orang kan. Yalah, adalah SOP-nya juga. Ya betul. Tapi saya lebih selesa zaman dulu lah. Dulu macam kita kata gerila, kata gerila. Getah je. Orang pun kita orang bagi free lah, kita bukan kita jual pun kan. Kita nak bagi supaya boleh baca. Jadi in a way kurang sikit lah tahun ni. Tapi tetap yalah, kita pun faham jugalah, contoh macam kalau tahun ni dengan tahun lepas misalnya, SOP lebih ketat sebab macam-macam lah kan, kalau especially kalau macam Kak Zek nak letak dekat penjara ke, dekat pusat kuarantin dan sebagainya, pastinya mereka nak kena pantau juga. Kalau mungkin di tempat public, saya tak fikir sangat ada satu kekangan yang besar sangat kot kan. Tapi Kak Zek ada pengalaman juga kan letak dekat kawasan public, maksudnya bukan di pusat-pusat yang rawatan dan sebagainya tadi, di kawasan public, di kawasan awam ada tak? Dulu ada, saya ingat dulu KTMB, Kereta Api Tanah Melayu pun ada buat book drive, maknanya kita masukkan je dalam tu. Macam tu saya tak pasti pula, dia orang terima je lah kot. Lepas tu lagi apa ya? Saya tak ingat lah, tapi banyak lah ni, kena buka balik lah. Kisah-kisah ni lah, kisah-kisah kalau boleh kita singkap sikit ke Kak Zek kan, kisah-kisah yang Kak Zek tak boleh nak lupa kan, ada tak? Kan? Sepanjang menyampaikan sumbangan dekat mana-mana lah kan. Mungkin contoh macam kalau warga emas misalnya kan, lagilah kan contohnya warga emas. So ada kisah yang menarik boleh dikongsi tak dekat warga emas?
yang pasal keluarga emas tak berapa sangat sebab tu recent, baru-baru jugalah. PKRC, mana yang memorable sebab most of the time kami semua kata serahkan je pada person in charge, and then dia orang akan take over lah, bawa ke tempat yang sepatutnya. Ada tak yang macam Kak Z follow up balik, macam contoh macam katalah contoh bulan 3 tahun lepas dah hantar, and then mungkin lepas 3-4 bulan lepas tu datang balik follow up tengok apa jadi pada buku-buku yang disumbangkan, mungkin ada yang kurang ke dan sebagainya, Kak Z nak kena top up ke, ada follow up balik tak untuk tempat-tempat yang dah disumbangkan? Ada, tapi biasanya kadang-kadang memang biasanya berkurang lah. Ada tempat yang kadang-kadang benda ni beyond our control lah. Contohnya kalau macam kat klinik ke, kat hospital, kalau tak ada orang, kan kata tak ada orang jaga kan, banyak benda nak buat. Dia nak tengok lagi ni. Betul. Macam mana nak cakap, beyond our control. Kalau ada, alhamdulillah lah, maknanya orang memang jaga ataupun ada orang baca. Kalau tak ada tu saya husnuzon lah, mungkin orang bawa balik kata, oi seronok buku ni, bawa balik dulu lah. Lepas tu lupa nak pulang. Lepas tu tak pulang. Tapi pada awal ni pun memang Kak Z dah hantarkan sumbangan dekat setiap tempat dia pun memang kiranya dah diniatkan awal-awal macam kalau ada orang dah bawa balik dan sebagainya, memang kita, yalah macam Kak Z kata tadi lah, dia dah beyond kita punya control lah kan, so kita tak boleh nak kan. Cuma kita harapkan setiap buku yang disumbangkan tu akan dapat memberi manfaat kepada setiap orang yang membaca dan orang yang menyimpannya lah Satu cara mungkin nak kawal, kita ada stiker kat sini. Satu macam dan ada satu lagi dalam tu ada chop juga macam ni. Chop. Ada salah. Stok yang ada satu lagi kami letak kat belakangnya. Cakap selepas baca sila pulangkan. Tapi tak ada, saya tak sebab stiker dah habis. Tu je lah kot cara mengawal sebab saya ada tentat saya tak tahulah cara nak cakap orang jangan ambil ni harta wakaf kan. Wakaf tu maknanya kita boleh baca tapi janganlah ambil. Betul. Tapi yalah, paling tidak di pihak Kak Z sendiri dah ambil langkah tu dulu kan. Tapi selebihnya kalau macam tadi lah kita kata terpulang lah, kalau tiba-tiba mereka tak terambil dan tak pulangkan dan sebagainya, itu tak boleh nak kata apa jugalah Kak Z Baik. Okey Kak Z, kita raikan sikit kawan-kawan yang ada pada malam ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Ada kat sini ada Husna Adnan ada. Assalamualaikum Kak Z. Hafiz rindu nak tengok Kak Z. Nah, tengoklah puas. Husna kalau ada soalan silakan. Boleh ajukan kepada Kak Z. Siti Ramah ada juga. Mak Mah, terbaik, selalu kagum dengan Kak Z. Nampak saja ruang nak sumbangkan ruang bacaan. Ada teman dari Indonesia juga turut bersama-sama pada malam ni. Terima kasih. Selamat datang. Muhammad Udin. Ada ni Sabrina Ismail. Steady Z. Ni rakan-rakan sama gerakan ke macam ni Kak Z? Sama-sama penulis, sama-sama Sabrina dulu buat buku kanak-kanak dengan saya. Buku cerita bergambar kanak-kanak. Tapi sekarang dia laju dah ni, banyak sangat buku dia. Jealous saya tengok. Tapi tu pentingnya ada kawan-kawan penulis sekali kan. Dia jadi macam bersaing lah. Tapi lepas tu tengoklah siapa yang ke depan dulu Okey, daripada Cik Puan Razak AR. Selain kepuasan peribadi melihat orang membaca buku-buku yang disumbangkan, apa harapan besar Puan Zatika pada gerakan pembaca yang digerakkan oleh rakyat seperti di BSM, Baca at Sekolah, Books on the Move dan lain-lain di negara ini pada masa depan? Silakan. Kami harap lebih ramai orang tahu tentang gerakan ni. Maknanya ada usaha untuk menggalakkan orang membaca. Bukan daripada pihak kerajaan ataupun NGO, tapi macam individuals, grup Facebook, sebab saya cakap tadi kita bukan NGO kan. So harap-harap nanti akan ada lebih ramai orang akan sumbangkan buku ke ataupun buka lebih banyak peluang. Maksud saya macam lokasi yang orang boleh membaca, baca free. Bukan macam library lah, macam mana ya? Contohnya nak kata kios buku pun tak boleh. Macam mana? Orang tak akan buang masa tanpa ada buku di tangan. Itulah.
Itu harapan saya lah. Maknanya saya harap kita tak akan disuruh, macam membaca tanpa disuruh. Maknanya bukan baca untuk peperiksaan saja, tapi membaca tu sebab kita nak baca. Kalau macam tu. Faham. Ada kemungkinan tak saya sengaja je nak panjangkan sembang ni tentang digital sikit kan. Ada kemungkinan tak Kak Z masa-masa akan datang tiba-tiba gerakan baca sambil menunggu di troli dan sebagainya ada pula dalam bentuk digital content pula disediakan sekali. Ada kemungkinan tak akan wujud akan datang? Digital content ni sebab saya rasa Pusaka Negara pun dah ada. Dia dah bagi kita. Manalah tahu kod ada collaborate dengan mana-mana pembangun software dan sebagainya boleh sediakan dia punya saya dah lupa dah apa nama lah tu, tapi macam QR code ke apa ke semua kan. Lepas tu boleh yalah, selain daripada kita hantar bantuan dalam bentuk sumbangan dalam bentuk fizikal, tapi Kak Z juga collaborate lah dengan mana-mana penerbit dan sebagainya contohnya. Ada juga QR code. Nah korang boleh download. Kalau katalah tak nak baca buku fizikal, silakan download e-book ke apa. Ada kemungkinan tak boleh jadi kolaborasi sebegitu? Yang saya pernah lebih prefer fizikal juga. Satu saya suka buku fizikal. Kedua saya suka kalau macam saya pernah dengar orang buat dia letak QR code dalam train kan, kalau macam dia orang dalam perjalanan tu rasa nak membaca, just scan dan akan membawa kepada portal e-book ke something like that lah. Boleh baca maybe ringkasan buku ke something like that. Kita bukan NGO tapi macam setakat buku, setakat ni. Apa-apa yang berkaitan dengan buku pula yang tak adalah, bajet pun tak banyak lah sebenarnya. Itu yang saya tanya tadi, ikutlah kalau ada kolaborasi dengan mana-mana pihak lah kan. Mereka mungkin yalah nak menyumbang sama, tapi contohlah dia nak sumbangkan tapi dia tak ada buku fizikal ke, dia tak ada koleksi peribadi nak let go dan sebagainya, tapi dia ada digital platform ni, e-books contohnya kan. So dia tak bagi dalam bentuk e-books. So kalau at least lah, kalau contoh macam kalau ada QR code yang boleh scan, dia boleh sumbangkan dalam bentuk e-book dia lah kan. Sebab saya tengok juga Kak Z sebenarnya dalam macam setahun ni contohnya ramai juga yang kawan-kawan penulis keluar e-book ni kan. Dia tak buat buku fizikal, dia keluar e-book. So mungkin mereka pun nak menyumbang dia orang punya e-book, mereka punya e-book dalam bentuk lah, maksudnya e-book mereka. Jadi kalau ada peluang untuk macam Kak Z ke siapa-siapa kan boleh sediakan itu, mungkin mereka pun nak menyumbang jugalah kot. Kalau saya boleh bayangkan posters lah kot, poster kalau macam group tu mungkin kami boleh tolong war-warkan je lah. Share. Sebab saya pun tak berapa reti. Kita nak kata old school pun saya masih old school lah. Saya tak ada Kindle, saya tak baca e-book sangat lah. Saya suka buku fizikal. Faham. Baik. Saja saya melihat kalau kod lah ada di masa akan datang kalau ada kolaborasi begitulah kan. Ada soalan lagi daripada Cik Razah, Kak Z. Ada hasrat tak nak meng-NGO kan GBSM supaya boleh dapat lebih banyak dana dan sebagainya? Rasanya kami suka keadaan sekarang ni sebab kalau dah jadi NGO ni dia banyak prosedur yang kita kena ikut lah. Kena ada mesyuarat, kena ada apa lagi hantar laporan tahunan ni kan. Dia ada kita ada peraturan yang kita kena ikut. Jadi saya tak boleh nak bagi komitmen on that one lah. Jadi kami pula as group Facebook, kalau ada dana, ada buku, kita go on. Tapi kami simpan lah rekod. Sekejap saya nak tunjuk je boleh? Boleh, silakan. Macam buku yang kami terima, surat-surat menyurat semua saya simpan lah. Dokumentasi tu ada lah. Dokumentasi ada. Kalau macam nak audit, silakanlah sewa. Tak sebab saya bekas accountant kan, memang benda ni penting sebab duit orang bagi buku tu pun amanah juga. Kadang saya yang apa nak kata buku lama-lama, buku yang dah nak kena dispose tu pun saya kena fikir aku nak buat macam mana ni supaya
tak membazir ke something like that. Sumbangan mereka tak ni lah, tak ke tempat lain lah jadinya. Betul. Nampak Kak Azhar kata ratu filing. Ratu filing. Okey, daripada Husna Adnan. Menarik apabila dapat tahu sejarah GBSM ini terbit waktu Kak Z hamilkan Nabil. Sekarang Nabil juga menjadi antara penyumbang tenaga GBSM. Nak tahu apa tips Kak Z, nasihat ke yang selalu Kak Z berikan kepada Nabil sehingga dia sudi bersama-sama untuk buat kerja-kerja sukarelawan ni. Silakan Kak Z. Bagaimana bersama-sama dengan anak untuk buat aktiviti-aktiviti sebegini? Kalau tengok balik, tak boleh tunjuk gambar Memang dari dulu saya bawa anak-anak. Saya suka bawa anak-anak saya. Pick up buku ke ataupun hantar buku. Kalau masa dia orang kecil dulu lah, pergi susun telekung, sidai telekung pun saya bawa dia orang juga. Tak tahu memang kita kata macam mana kita kena anak-anak tengok apa kita buat. Bukan kita beritahu nak mari kita sumbangkan buku, kita kena sumbangkan buku. Jadi tak ada. Cara saya ialah saya ajak dia sekali. Setakat ni mungkin sebab kecil lagi dia orang ikut je setakat ni. Macam nak tolong angkat-angkat ke. Lagi satu kalau nak tolong bergambar ke, saya ni segan sikit nak suruh bergambar. So, jadi macam biasanya dia orang akan jadi model. Model ataupun jadi wakil lah. Faham? Sebab tengok juga hari tu ada masa yang dekat dengan pejabat di pejabat Dr. Mazli pun itu hari ada juga kan bergambar dekat rak buku anak-anak lah maksudnya kan. Satu lagi benda berat-berat bagi dia orang lah. Sebab lepas operate tu saya tak berani nak bawa berat-berat sangat kan. Faham? Agak berat-berat. Lagi yalah one of the things jugalah saya tak berani nak keluar seorang-seorang. Kena bawa anak. Ya, kita pun faham juga sebab contoh macam yalah kalau satu kotak buku memang kita terasa lah berat dia kan. Kalau nak angkat seorang kudrat dia pun mungkin tak seberapa. Jadi kalau ada bantuan kawan-kawan ataupun ada bantuan anak-anak lelaki ni, hero-hero ni boleh lah digunakan. Tahan tenaga. Tapi lepas tu kita belanja lah. Kena belanja. Ibu apa Kak Z? Ibu, mama, umi. Mama. So mama kena belanja lah kan. Okey, ada daripada Ramah, ada tak Kak Z sumbangkan buku sendiri juga? Dah sebut pasal buku ni, nak tahu jugalah judul buku yang sedang ditulis sekarang, Alang-alang. Ada dua soalan ni. Soalan cepumas ni. Mama tolong. Saya macam nak minta tolong ghostwriter je. Ya Allah. Memang dalam laptop banyak. Saya memang kena cari masa dan juga siapkan. Bank karya memang banyak lah Kak Z kan? Apa dia? Bank karya memang banyak lah. Bank karya, yalah, manuskrip yang kita nak kena just sit down and siapkan. Sebab kalau nak buat terjemahan dengan penulisan ni lain sikit. Terjemahan dia klien yang setkan deadline. Penulisan ni macam kita setkan deadline. Itu yang saya lemau je tengok kawan-kawan lagi semua potong. Sedih saya. Tak apa, insyaAllah ada masanya nanti Kak Z punya buku akan menemui peminat juga kan. Selain pada buku BTS Kak Z? BTS, lepas tu 99 Stress Free Mommy. Yes. Betul. Tu soalan yang Mak Mas seterusnya tadi yang ada tak Kak Z sumbangkan buku sendiri juga? Ada. Ada juga kan? Ada. Saya rasa mustahil kalau tak ada kan Kak Z kan? Selitkan buku sendiri, bukan buku tulisan sendiri saja, tapi part of my collection juga. Macam buku-buku saya kalau saya dah tak nak baca ke, sebelum saya beli buku baru, jadi saya pastikan ada buku keluar lah. Faham? Okey, Kak Z, mungkin sikit lagi kita boleh sembang lah tentang gerakan baca sambil menunggu kan. Kak Z, yalah kita di platform KL Baca di mana kita pun sekarang ni dah di hujung-hujung jugalah untuk Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia ni sehingga 22 April 2021 ni kan. Jadi mungkin sepanjang tempoh, kalau Kak Z tengoklah sepanjang tempoh kempen kita menggerakkan Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia sepanjang setahun ni dan sebelum kempen lagi banyak sebenarnya gerakan-gerakan kempen membaca yang kita sudah laksanakan juga. Dan kita harapkan agar kempen-kempen ini berterusan sebenarnya bukan sahaja untuk KL Baca Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia tapi akan berterusan sehingga sampai bila lah insyaAllah. Jadi mungkin Kak Z boleh kongsikan pandangan, boleh kongsikan pengalaman Kak Z sendiri untuk bacaan ini kan, maksudnya dari segi membaca itu sendiri. Apa yang Kak Z
boleh kongsikan ataupun Kak Z boleh sarankan kepada audiens kita pada malam ini tentang aktiviti membaca, tentang satu kepada diri sendiri, yang kedua kepada keluarga, anak-anak dan sebagainya kan. Bagaimana membentuk ataupun memupuk minat membaca itu sendiri dalam diri sendiri dan juga dalam keluarga dan mungkin juga kepada masyarakat. Pertama sekali, kalau kita nak anak-anak membaca, kita pun kena membaca jugalah. Sebab mak ayah memang kena tunjukkan contoh yang baik. Kalau macam mak ayah memegang handphone, anak-anak pun tengok, mak aku dengan ayah aku pun dengan handphone. Yalah. Jadi handphone je lah kan. Jadi nak tak nak kita kena start dengan diri sendiri lah. Satu lagi, saya pemilihan buku. Kalau untuk projek-projek buku ni pun saya kalau dulu saya tak kisah tau, macam saya share saja. Apa ada, apa orang bagi saya share je. Tapi sekarang ni saya agak memilih jugalah. Sebab kita tak nak orang nampak ada rak buku. Syok lah kan. Tapi tengok-tengok, buku apa ni, macam dia tengok buku genre tebal-tebal ke, macam dia tertutup minat dia nak membaca. Jadi macam daripada nak baca, tak nak baca. Jadi itu pun penting juga. Jadi kita kena pelbagaikan pilihan bahan bacaan lah. Tengok tempat. Satu lagi untuk target pembaca dia, kanak-kanak ke, remaja ke, warga emas. Jadi kena sesuai lah. So maknanya, itu antara saranan yang Kak Z boleh buat kan. Sebab saya tengok juga sebenarnya, awal tahun dulu saya sempatlah melarikan diri sekejap ke Kuala Lumpur kan, pergi ke kios-kios KL Baca punya kios kat LBBC, kios-kios membaca ni kan. Memanglah ada situasi yang buku-bukunya menarik, dan ada situasi yang buku-bukunya mungkin saja telah pun dirosakkan dan sebagainya kan. Itu situasi yang lain lah. Tapi point dia adalah bagaimana sebenarnya dengan buku-buku ini dapat membantu kepada memupuk dan menjelmakan kembali minat membaca dalam kalangan masyarakat itu sendiri. Dan itu yang sebenarnya saya cuba nak tengok juga kepada apa yang usaha Kak Z dan rakan-rakan buat dalam gerakan baca sambil menunggu ni. Sebab saya fikir dia bukan lagi hanya satu ruang untuk menyampaikan sumbangan semata. Macam tadi awal saya cakap lah, dulu mungkin suka-suka, sekarang ni dia dah bukan suka-suka lah, dia dah lebih serius sebab dia dah 10-11 tahun dah pun kan. Tapi dalam tempoh 10-11 tahun ni, Kak Z ada tak melihat perubahan daripada segi penerimaan ataupun sikap ataupun budaya membaca itu sendiri? Dengan, daripada 10 tahun lepas Kak Z pergi, hantar buku macam ni. 5 tahun lepas Kak Z pergi hantar buku, ada orang berkerumun. Sekarang ni, pergi hantar buku, mungkin orang tak berkerumun ke, dan sebagainya. So, ada tak perubahan-perubahan begitu yang Kak Z boleh lihat dalam kalangan masyarakat kita sendiri? Sepanjang Kak Z menyampaikan sumbangan lah, 10 tahun ni. Yang itu saya tak perasan sangat Hafiz. Sebab contoh dekat PKRC kan, PKRC kita hantar memang dekat depan saja. Jadi bila dia dah masuk ke dalam tu, saya tak tahu kat dalam tu sama ada orang baca ke tak baca. Kita tak tahu ke, unless ada orang rakam ke atau share cakap ada buku ke, ataupun upload dekat IG ke Twitter ke something like that. Tak boleh nak tahu ke. Mungkin tekan negara ke ataupun pihak yang berkenaan lah boleh buat research ke atau survey pun bagus juga. Saya pun nak tahu juga sebenarnya. Maknanya macam kita tak adalah bagi kata-kata sia je aku bagi, orang tak baca pun. Macam kalau boleh tak nak lah macam tu. Betul tak? Faham? Kan? Okay, sepanjang tempoh 11 tahun ni, kalau Kak Z boleh kongsi dengan audiens dah, berapa banyak lokasi yang dah disalurkan sumbangan buku? Kalau mungkin boleh secara kasar je lah. Secara kasar. Actually kita tak fokus pada buku je tau Hafiz. Kita ada buat troli solat juga. Banyak troli untuk dan keperluan beribadat. Ada sebut tayamum, ada spray wuduk dan juga ada buku juga lah. Buku panduan solat, buku doa, buku motivasi. Itu satu. Satu lagi kami pernah buat pertandingan fotografi tahun 2012. Pertandingan fotografi Get Caught Reading. Maknanya kita ambil gambar orang sedang baca dalam suasana Malaysia lah. 2012. Wow. Apa lagi ya? I see.
Tu kan saya kena buka balik sebenarnya, buka balik group dia. Saya kena, bukan saya lah. Saya sekian sebab grup memang gerakan baca sambil menunggu. Sumbangan orang ramai. Tapi nak mencari tu memang mostly saya lah. Cari tempat live dengan orang semua. Tapi saya memang tak boleh buat kalau tak ada orang bagi buku, tak ada bagi sumbangan kewangan, memang susahlah kami nak gerak ni. Faham. Kalau ikutkan sepanjang tempoh PKP, kalau ikutkan dalam setahun ni lah Kak Zain, lebih kurang ada 5 sudut membaca yang diusahakan oleh GBSM. Antaranya pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 bersepadu di MAIPS yang kita sebutkan tadi, Rumah Perlindungan Wanita Zon Tengah, pusat aktiviti warga emas Pandan. Ada lagi tak yang mungkin saya terlepas pandang? Just untuk tengok sepanjang tempoh 1 tahun ni lah. Oh, Anjung Singgah. Anjung Singgah. Di Kuala Lumpur. Pusat Ngelandangan Anjung Singgah. Okey. Kan. Semua itu Kak Z dengan pasukan lah menggerakkan bersama-sama kan? Alhamdulillah. Ya. Baik, okey. Sikit lagi Kak Z, dah hujung-hujung sesi dah ni. Ada Husna soalan daripada Ada soalan daripada Husna, astagfirullahalazim. Selain beri buku terpakai, bagaimana jika ada yang mahu beri sumbangan duit bagi membantu gerak kerja dan keperluan program-program GBSM? Ini memang kita soalan-soalan hujung kita dah simpan dah ni. Ya Kak Z. Slide to my DM lah orang kata. Boleh hubungi saya directly sebab saya tak berani nak letak nombor akaun kat depan screen, macam bimbang juga kan tiba-tiba kan selepuk dapat. Tapi saya biasanya tak macam kalau tak ada program saya takkan minta lah. Takkan wawa cakap siapa nak bagi bila ada kempen baru inilah. Yes, baru saya buka. Macam biasanya saya start dengan diri sendiri lah. Diri sendiri. Saya start dengan duit sendiri. Saya cakap saya start dengan RM50. Siapa nak tambah silakan. Selalunya kempen berapa lama Kak Z? Contohlah katalah nak hantar, contohnya esok ni, bukan esok lah, katalah bulan depan Kak Z nak hantar sumbangan ke satu pusat ni. So selalunya kempen untuk orang beri sumbangan tu berapa lama Kak Z buka? 2 minggu, 3 minggu, sebulan? Lebih 2 minggu macam tu. Sebab saya kalau boleh settle tu, boleh move on ke program lain pula. Okay. Kadang-kadang ini saya terlambat sikit. Ni ada sebab menunggu orang balas kita punya email. Boleh tak nak tunggu green light lah. Kata green light tu lambat sikit lah. Jadi rumah saya dia punya konsep apa macam mana Kak Z? Sorry, apa? Kalau macam lambat tu maknanya rumah saya kena jadi store simpanan sementara lah. Semua tu sebab ini ni liability tingkat 2. Jadi tingkat bawah tu jadi macam nak kata gudang tak ada lah. Letak dalam berkotak-kotak semua tu. Faham. Kalau boleh kita tak nak simpan lama-lama bagi secepat mungkin. Dia kira konsep Kak Z lebih kurang macam buka akaun tutup akaun jugalah. Maksudnya macam ada kempen nak ni, okey buka akaun. Okey orang masuk. Lepas tu nanti bila dah selesai bagi sumbangan, okey tutup akaun sekejap. And then next nak ada kempen baru buka akaun balik. Macam tu lah. So sebab dia lah, sebab tadi kalau Kak Z kata contoh macam kalau NGO dan sebagainya, mungkin mereka boleh buka akaun tu sepanjang, maksudnya buka sumbangan sepanjang tahun contohnya kan. Jadi tapi macam Kak Z tak open to orang bagi sumbangan macam sepanjang tahun lah kan. Any campaign baru buka kan macam tu. Ni saya dari segi kewangan lah Hafiz. Kalau macam buku lain lah. Kalau orang bagi tak kira masa, saya kena cari tempat lah. Cari tempat. Ya, kawan-kawan kadang-kadang kat hospital yang kita pernah hantar tu cakap, orang nak buku tak? Kita ada stok buku ni. Kata hantar je. So kita yalah. Kita hantar macam tu. Baik, okey. Soalan daripada Azah. Kak Azah, sebagai otai aktivis buku, apa yang Puan fikir wajib diketahui dan diamalkan oleh individu yang nak memulakan gerakan sukarelawan berkaitan dengan buku ni? Kiranya pesanan, pantang larang ataupun do's and don'ts yang paling penting yang boleh Kak Z kongsikan. Saya cakap on general lah, bukan berkaitan buku saja. Kerja-kerja sukarelawan ni dia banyak memakan masa, tenaga dan duit juga lah. Jadi macam tak boleh berkira sangat satu. Lepas tu kena pandai membagikan masa. Dan kalau dah kahwin tu yang paling penting ialah suami pun, pasangan backup atau sokong. Faham dan sokong. Dia
memahami. Banyak macam dia faham tengok rumah penuh buku sebagainya. Jadi itu saya sangat berterima kasih kat suami saya. Itu satu. Yang lain apa ya? Apa pantang larang, do's and don'ts. Satu lagi saya ingat apa ada orang pesan kat saya, once you give something, let it go. Maknanya macam kita dah bagi buku kan, contoh dekat satu tempat tu, tak payahlah rasa macam aku dah bagi buku, dia orang baca tak tu, macam ada rasa galat tu, tak baca ke. Kita bila dah bagi tu, mana sebab kita dah awal-awal tu kita dah plan, kita dah bincang siap-siap, mana go lah, tu dah lepas. Kita move on pada yang lain. Tapi ni nanti saya cari, nanti saya tengok juga soalan-soalan ni. Sekarang kalau saya tak terfikir sekarang, mungkin boleh sambung nanti lah. Ya, betul. Tak apa, Kak Z boleh tulis panjang dekat dekat status Facebook Kak Z nanti. Tak pun, mana tahu boleh jadikan buku ke e-book ke kan, apa tu tentang aktivis buku kan, apa pantang larang, apa pesanan, do's and don'ts dan sebagainya. Mana tahu lahirnya macam tu kan. Baik, okey. Kak Z, sikit lagi di hujung sesi ni, mungkin sebagai pesanan lah kepada orang yang nak menyumbangkan buku. Macam tadi lah kita sembang juga kan, tadi pun Husna ada soalan tentang kalau nak bagi duit dan sebagainya. So mungkin ada tak cara selain daripada menghubungi Kak Z secara terusnya, ada tak apa lagi yang boleh dibuat untuk mereka turut serta menggerakkan aktiviti gerakan baca sambil menunggu ni? Manalah tahu macam, aku selama ni nak jadi sukarelawan aktivis buku, tapi aku tak ada jalan, aku tak tahu siapa. Tiba-tiba nampak live ni secara langsung ni, tergerak hati nak bersama-sama dengan Kak Z dan juga rakan-rakan lain dalam gerakan baca sambil menunggu. Jadi mereka mungkin nak turut serta. Jadi apa yang boleh dibuat oleh mereka ini jika mahu turut serta bersama-sama dengan Kak Z dalam gerakan baca sambil menunggu? Okey, sebab kami ni cuma menunjuk cara je lah. Kalau macam nak tips, nak cara-cara, nak tahu cara-cara memilih buku, mengurus buku, nak memohon sumbangan, boleh tanya, insyaAllah saya boleh bagi tips lah. Tapi tak perlulah anda gerakan baca sambil menunggu saja. Kita boleh start dekat tempat sendiri. Start dengan betul, macam ada kawan sepejabat kan, ada geng-geng, cari tempat dalam komuniti sendiri, masjid ke, dekat dewan orang ramai, dekat kelas anak kat sekolah tu pun boleh juga. Macam cari ibu bapa kan, kumpul duit ke, dapat beli, sediakan rak, lepas tu boleh beli buku secara pukal. Biasa kalau penerbit ni kita beli pukal lah. Ya, betul. Secara banyak boleh dapat diskaun. Boleh. Macam in a way kita bolehkan sendiri. Bolehkan sendiri. Tak perlu under kita orang pun tak apalah. Manalah tahu dia rasa dia rasa dia nak mengembangkan Kak Z dia nak mengembangkan gerakan baca sambil menunggu ni, dia dekat Terengganu ke, dekat Sabah Sarawak ke, tapi dia nak guna juga GPSM ni kan. Boleh ke bersama-sama untuk menggunakan GPSM tapi dia buat dekat tempat dia? Boleh, no problem. Kan? So nanti kiranya SOP dia Kak Z kena kongsi lah kan, macam nak print stiker macam mana apa semua. Stiker saya buat yang mudah je, yang ini dekat dekat Tesco kan ada ya betul. Yang satu roll selalu 100 keping, RM5 macam tu kan. Ya betul. Cuma kalau macam untuk rak tu kita buat special sikit lah. Faham? Sebab saya fikir mungkin kadang-kadang yang saya nampak lah, kalau untuk yang orang yang mungkin baru nak bermula, kadang-kadang dia mungkin tak tahu macam mana nak memulakan dahulu. Jadi dia rasa macam dia boleh mulakan dekat tempat dia, tapi dia nak berpayungkan GPSM contohnya kan. Jadi dia bolehlah mulakan dan dia perlukan mentor seperti yang Kak Azhar kata tadi ni, otai aktivis buku. Alah, dia je otai. Tapi semua Allah tolong ni. Tapi Kak Azhar bersetuju dengan cadangan saya tadi Kak Z. Buatlah e-book tentang aktivis buku ni, insya-Allah kan. Kalau saya ingatkan e-book untuk sharing
sharing apa buku yang macam Hafiz cakap tadi tu. Yang itu pun boleh juga, tapi kalau Kak Z boleh yalah, kalau cara nak tunggu buku fizikal kan, boleh buat jadi bentuk e-book, kongsikan pengalaman-pengalaman jadi aktivis buku, menyampaikan sumbangan dan sebagainya pun saya rasa menarik juga untuk kita ketengahkan. InsyaAllah. Aduh, baik. Rasa nak pergi camp untuk siapkan buku. Rasa nak pergi camp kan? Tak apa, Kak Z ada banyak pengalaman tu, insyaAllah. Tak perlulah nak pergi camp ni kan. Buat je lah kan. Siapkan buku tu Hafiz, nak cari masa. Orang kata personal time untuk siapkan buku tu. Faham. InsyaAllah. Yes. Okey Kak Z, kita pun dah di hujung sesi. Mungkin 1 minit terakhir ni kalau boleh saya berikan ruang ini kepada Kak Z untuk menyampaikan pesanan ke saranan kepada audiens kita pada hari ini. Satu, pesanan kepada mereka tentang gerakan membaca itu sendiri. Maksudnya mungkin Kak Z rasa apa yang boleh disarankan kepada mereka untuk teruskan gerakan membaca kepada diri sendiri dan juga audiens kepada masyarakat luar sana juga. Yang keduanya, mungkin kalau Kak Z boleh nak kongsi sedikit lagi di hujung sesi ni tentang bagaimana nak menjadi seorang sukarelawan yang terus cekal dan tekal memberikan sumbangan. Sebab macam tadi saya cakap kan, dan saya tekankan sekali lagi, kalau mungkin seminggu, 2 minggu mungkin dia hanyalah projek suka-suka, tapi kalau dah mencapai 11 tahun dia adalah projek yang memerlukan kecekalan, ketekalan, kegagahan mental, fizikal dan sebagainya kan. Jadi mungkin Kak Z ada pesanan juga kepada orang yang nak memulakan gerakan sukarelawan, apa yang menguatkan dia untuk meneruskan gerakan tersebut. Silakan Kak Z di hujung sesi kita. Banyak ni macam nak kena share. Pertama sekali saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang menyokong kami since day one, yang sumbangkan buku, sumbangkan duit, sumbangkan idea, sumbangkan beri idea tempat mana nak hantar, and then bagi buku banyak lah. Saya rasa ya Allah, memang terima kasih sangat-sangat on our side lah. Lepas tu apa lagi? Tadi habis panjang tadi rasanya. Tak, saranan kepada orang untuk membaca, gerakan membaca, itu yang pertama. Yang keduanya, kalau orang yang nak memulakan sukarelawan tu kan, apa yang boleh dibuat? Boleh, apa yang boleh dibuat ialah cari ruang. Sebab biasanya tempat yang orang banyak menunggu ni mesti ada ruang yang kita boleh tak tahulah, saya macam mungkin dah buat ni dah lama, mungkin bukan buku je Hafiz, kita tengok, kita baca kat sini ada satu peluang untuk kita sumbangkan something. Kat sini kita tengok macam kalau kat sini aku wakafkan benda ni bagus juga. Dia bukan buku je, tapi keperluan buku, tempat itu. Yes, ikut keperluan. Bukan buku saja. Jadi saya rasa kalau buku tak reti saya nak jawab soalan ni. Susah juga ni. Kecekalan dan ketekalan tu 11 tahun tu. 11 tahun tu kadang-kadang kan bukannya constant. Kadang-kadang kita stop juga lama. Bila tak ada apa, macam tak ada dana, tak ada buku, kita stop dulu. Kita buat aktiviti lain. Macam contoh kita ada sister group yang geng cuci telekung tu. Kalau tak ada buku, kita cuci telekung. Itulah. Betul tak macam, that's why saya tak nak buat macam NGO. Kalau NGO tu kita rasa macam ni kena kata memang kena all out lah kan. Ya. Dapat duit ke sumber ke tu. Tapi kita cubalah orang kata. Kami cuba buat terbaik. Faham? Meletakkan menyumbangkan buku, bahan bacaan yang bersesuaian ke tempat yang sepatutnya. Supaya dapat dimanfaatkan oleh ramai orang lah. Baik. Itu je. Baik. Okey, baik. Apa pun kita di pihak KL Baca dan juga By Book Festival mengucapkan jutaan terima kasih lah kepada Kak Z kerana sudi berkongsi sedikit pengalaman sebagai aktivis buku juga dalam menyampaikan sumbangan buku kepada halayak masyarakat, menggerakkan gerakan baca sambil menunggu ini juga, dan berbesar hati juga sebenarnya dapat mendengar perkongsian ini. Dalam masa sama dapat tahu juga ramai sebenarnya orang Malaysia yang sudi nak menyumbang dalam bentuk buku dan juga kewangan untuk bersama-sama membantu Kak Z dalam GPSM ni kan. Dan saya nak ucapkan juga jutaan terima kasih kepada anda semua, tuan-tuan dan puan-puan mana yang sudi menonton siaran langsung ini.
Semoga ia dapat sama-sama memberi manfaat kepada semua. InsyaAllah kita akan ada satu lagi slot Sembang Peace untuk My Book Festival pada bulan depan dengan panel seorang lagi, panel terakhir yang saya akan jemput untuk sesi Sembang Peace. Kak Z, terima kasih banyak kerana sudi bersama kita pada malam ni. Terima kasih Hafiz. Semoga GBSM Kali terus pertama. Oh ya, kali pertama kan? Kak Z bersiaran langsung kali pertama di Facebook Live. Jadi saya terharu lah Kak Z. I'm honoured sebab jadi orang pertama juga yang bersiaran langsung dengan Kak Z ni. Alhamdulillah. Ya Allah, ketanya lain macam. Apa pun terima kasih Kak Z. 1 jam ini adalah 1 jam yang sangat menarik sebenarnya. Pengalaman kepada kita berdua juga. InsyaAllah kita jumpa, harap-harapnya dapat jumpa lagi di lain waktu. Kepada anda semua, tuan-tuan dan puan, terima kasih banyak kerana sudi menonton. Teruskan dengan episod-episod yang akan datang insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi di waktu. Jaga diri, jaga SOP, kita jaga kita insyaAllah. Sampai di sini dulu. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.